warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan, marilah sama-sama kita mengucap syukur atas nikmat yang Allah sedang anugerahkan kepada kita, di mana kita sedang berada di penutup ataupun di ujung tahun 1435 Hijrah, dalam melangkah masuk ke tahun baru. Alhamdulillah, banyak perkara telah pun selesai, sehinggalah sempurnanya ibadat haji yang telah dilakukan oleh jemaah-jemaah haji, termasuklah daripada Malaysia yang sekarang ini sedang mengatur perjalanan pulang ke tanah air. Mudah-mudahan mereka pulang membawa haji yang mabrur, yang mengubah keadaan masyarakat kita dengan baliknya mereka ini, memberi contoh kepada masyarakat lain untuk mendekati, mendalami, menghayati Islam. Kalaulah apa yang mereka dapat, segala petunjuk yang mereka lihat daripada segala-galanya, termasuk dalam kemuncak ibadat haji, iaitu wukuf di Arafah, di mana pada tahun ini berlaku pada hari Jumaat yang dipanggil Haji Akbar. Wukuf bertembung ataupun bertemu, berhimpun dengan hari Jumaat. Jadi ini satu perkembangan yang sangat hebat, satu kelebihan lah pada jemaah yang telah dapat pergi pada tahun ini dan dapat menyempurnakan. Kalaulah mereka telah dapat sempurna dengan baik, maka kelebihannya sangat besar. Wukuf di Arafah pada hari yang ke-9. Tapi kita bimbang kalau hari yang ke-9 mereka tidak manfaatkan dengan sesuatu yang baik. Sebaliknya, perkara lain pula yang berlaku. Bukan banyak doa, bukan banyak menangis, berzikir, berselawat, tapi banyak mengumpat, banyak perkara-perkara dunia, banyak masalah mungkar, maksiat yang berlaku. Maka kalau dengan kebaikan mereka boleh dapat begitu banyak, maka di sebaliknya pun samalah. Kalau mereka buat dosa dengan salah menggunakan tempat yang mereka berada dan masa ketika itu, maka tentulah dosanya juga satu jumlah yang sangat besar. Jadi inilah yang mungkin ada orang balik tak ada apa pun perubahan. Lebih buruk lagi, menjunam ke bawah, jatuh hidup mereka dengan akhlak yang lebih buruk lagi, sehingga diejek masyarakat. Orang akan kata, tu tengok Pak Haji tu baru balik haji je, dah macam tu punya perangai, dah jadi macam gila. Jadi inilah yang kita bimbang dan kita doakan, supaya semua mereka ini tak ada yang apa yang mereka dapat, melainkan segala yang baik saja. Walaupun kita di Malaysia tahun ini kita berada wukuf hari ke-9 ialah hari Sabtu, menjadi kecoh sikit di setengah-setengah tempat. Kalau di Indonesia, NU dengan Muhammadiyah seperti biasalah dia ikut Saudi. Begitu juga dengan di Thailand,
Dikatakan di Thailand, ulama-ulama bersidang, berhimpun lebih daripada 50 orang untuk membuat keputusan meletakkan hari raya ataupun hari wukuf berdasarkan kepada ru'yah dan hisab, dan keputusannya bertepatan dengan apa yang berlaku di Malaysia, iaitu puasa pada Sabtu, raya pada Ahad. Dan di sana juga ada, kalau di Indonesia dipanggil Muhammadiyah, di Thailand pun ada golongan yang lebih lagi dikenali dengan Wahabi. Mereka raya pada hari Sabtu dan 9 mereka hari wukuf. Jadi rupa-rupanya ada negara-negara lain yang lebih jauh ketinggalan. Kawan-kawan saya di Sri Lanka, bila saya tanya, kamu raya bila? Dia kata, kami raya hari Isnin. Lagi lewat. Maknanya 9 dia orang hari Ahad. Hari Ahad adalah hari wukuf bagi orang-orang di Sri Lanka. Jadi raya mereka hari Isnin, 10 pada Isnin. Jadi sebenarnya perbezaan ini tidak menjadi apa-apa masalah. Kita tak boleh nak satukan dengan satu. Kalau nampak anak bulan di Malaysia, kita tak boleh kata semua negara mesti nampak. Sedangkan cuaca kita berbeza. Kalau di Jepun nampak, tengok Perdana Menteri Jepun dah masuk Islam lah. Di Jepun nampak. Tak boleh kita kata negara jiran Korea mesti nampak, ataupun negara jiran dia Hong Kong, Taiwan, Filipin, Malaysia mesti semua nampak. Tak. Kalau cuaca tak sihat, tak nampak, maka berpegang pada apa yang Nabi beritahu. Nabi kata sumu li ru'yatihi, puasa kalau kamu nampak. Fa in ghumma alaikum, kalau kamu tak nampak, fa akmilu iddata 30, cukupkan 30. Kalau tak nampak, cukupkan 30. Jadi ini pendekatan yang betul, yang memang menjadi panduan yang diguna pakai oleh ulama berdasarkan kepada hadis baginda di seluruh dunia. Tapi tuan-tuan yang mulia, malam ini saya nak sambung dengan kitab Syiarus Salikin, muka surat 32 di tengah-tengah. Kita masih lagi dalam memperkatakan mengenai dengan akidah kita, tapi dah sampai ke penghujung, iaitu kalau dalam muzakarah yang lalu kita perkatakan mengenai dengan imannya kita kepada azab kubur, bahawa di dalam kubur ada nikmat, di dalam kubur ada azab. Itu telah pun kita perkatakan. Jadi pada malam ini kita tengok apa pula pengajian kita atau muzakarah kita disebut oleh pengarang kitab di tengah. Dia kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sa'ir salihin amin. Wa an yu'mina bil mizani dzil kaffataini wal lisani wa sifatuhu fil 'azami annahu mislu tabaqatis samawati wal ardi tuzanu fihi al-a'malu biqudratillah wa sanju yawma idhin mathaqilu dhurrati wal khardali tahqiqan li tamamil adli wa tutrahu fihi sahaiful hasanati fi suratin hasanatin fi kaffatin nuri fayathqulu bihil mizanu ala qadri darajatiha indallahi ta'ala bifadli ta'ala wa tutrahu sayyi'at sahaifus sayyi'ati fi suratin qabihatin fi kaffatin dhulmati fayaqifu bihal mizanu bi'adlillahi tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, wa an yu'mina bil mizani zil kaffataini wal lisani wa sifatuhu fil 'azami annahu mithlu tabaqatis samawati wal ardi tuzanu fihi al a'malu biqudratillah wa sanju yawma idzin masakhiru dhurri wal khardali tahqiqan li tamamil adli wa tutrahu fihi
sahaiful al-hasanati fi suratin hasanatin fi kaffatin nuri fayadkhulu biha al-mizanu ala qadri darajatiha inda Allahi bifadlillah wa tutrahu sahaifu sayyiati fi suratin qabihatin fi kaffati dhulmati fayakhiffu biha al-mizanu bi'adlillahi ta'ala. Apa kata pengarang kitab? Artinya, dan wajib kita percaya dengan mizan. Di padang mahsyar kita akan dihimpunkan dan dibuatkan perhitungan. Tak ada benda yang boleh terlepas. Dan inilah keadilan Allah. Kerana Allah beri pada manusia ni tak sama. Ada lebih, ada kurang. Dalam kurang ada lebih, dalam lebih ada kurang. Jadi kalau kita tengok memang jelas. Dalam keluarga pun ada abang kaya, ada kakak miskin, ada adik hebat, ada keluarga dan berbagai-bagai. Kita dalam adik-beradik semua tak sama. Walaupun kita datang daripada keluarga kaya, bapa memang kaya, tapi anak-anak tak ikut bapa. Ada kala datang daripada keluarga miskin, anak-anak tak ikut bapa. Datang daripada keluarga yang bijak, anak tak jadi bijak macam bapa. Penagih lagi. Ada datang daripada keluarga yang tak bijak, bapa bukan ada apa kelulusan, tapi anak-anak bijak, lawyer, hakim dan sebagainya. Jadi itu semua perbezaan. Itu kalau satu keluarga. Belum lagi dengan keluarga yang lain. Belum lagi dengan berbagai-bagai yang kita tengok kezaliman demi kezaliman yang berlaku. Apakah kezaliman ini habis macam tu saja? Orang Israel mengganas, membunuh rakyat Palestin. Dan di Syiah, di Iraq, Syiah bertindak. Dan berbagai-bagai dalam dunia ni. Apakah mereka ni berakhir begitu saja? Ataupun mesti ada satu pembalasan. Maka di sanalah disebut perhitungan, mizan. Supaya Allah nak tunjuk keadilannya. Dan Allah akan tempatkan manusia ni, dia tidak berakhir dengan mati. Bila mati bukan habis. Tak. Dia hanya bertukar alam, berpindah daripada satu alam ke alam yang lain. Dan dia akan pergi ke alam yang lebih jauh, lebih besar, lebih hebat lagi, yang menjadi penyudahnya. Itulah syurga yang Allah buat untuk manusia. Sampai masa kita akan balik ke syurga. Di sanalah kita akan kekal, tak akan mati. La yamutu fiha, tak akan mati, tak akan tua, bahkan tak ada sakit lagi dah. Senang, seronok, tak pening, tak tension, tak ada apa. Hidup dengan keluarga, dengan sahabat, kenalan, gembira buat selama-lamanya. Jadi kita nak kehidupan kita yang sebenarnya, yang penuh dengan segala kepuasan. Keinginan kita segalanya tercapai dan membawa kepada kepuasan. Dunia ni tak boleh. Kadang-kadang segala kepuasan kita terganggu, tak dapat kita nak puas kerana kita ada batas-batas dia. Makan pun kita tengok, bila dah sampai tahap kenyang, walaupun banyak lagi makanan ada, tak boleh dah. Begitulah kedudukan dunia. Jadi kata di sini mizan. Jadi kata pengarang kitab, dan wajib kita percaya dengan mizan, yakni neraca, timbangan pada hari kiamat, hari manusia dibangunkan. Kita dimatikan, ditempatkan di alam barzakh. Akan berlaku 3 kali tiupan sangkakala. Yang pertama, manusia mati. Yang kedua, gunung ganang semua berkecai. Yang ketiga, kita dibangunkan. Bila kita dibangunkan,
maka kita dikumpulkan di satu tempat dipanggil mahsyar. Maka di sana kita berhimpun dengan berbagai-bagai keadaan yang tak sama antara satu dengan lain. Maka di sana amalan kita akan ditimbang. Dia kata wajib kita percaya dengan mizan, yakni neraca pada hari kiamat, iaitu mempunyai 2 daun 1 lidah. Alat timbang kita tak tahulah macam mana, apakah bentuk dia, cuma 2 lah. Segala apa yang kita buat ditimbang berat mana dengan diletakkan nikmat-nikmat Allah yang telah kita syukur, yang telah kita laksanakan. Semua ni dinilai berapa banyak, berapa berat. Timbangan dunia kalau berat dia akan turun, berat lagi turun, lagi turun. Timbangan akhirat tak, lagi berat lagi naik, lagi berat lagi tinggi, sehingga orang akan nampak seorang itu memuncak amalan dia, berat begitu sekali. Yakni neraca pada hari kiamat, iaitu mempunyai 2 daun 1 lidah, dan sifat mizan itu pada besarnya bahawasanya seperti 7 petala langit. Timbangan dia, alat dia cukup besar. Bayangkan nak timbang semua amalan. Timbangan ni dilakukan serentak. Setengahnya kata dia umat Muhammad dulu, lepas tu balau umat-umat yang lain, umat Nabi-Nabi yang lain datang kemudian. Umat Muhammad dulu, selesaikan umat Muhammad dulu. Bila umat Muhammad dah selesai masuk syurga, umat lain pula dipanggil. Lepas satu umat ke satu umat dipanggil. Tapi ada juga mengatakan semuanya dijalankan serentak. Di sini tempat umat Muhammad, di sana tempat umat Musa, di sana tempat umat Nabi itu, Nabi, berbagai-bagai Nabi dengan umat-umat mereka yang masing-masing. Nabi-Nabi ni dia akan pergi, dia akan membuat penyaksian di mana umat dia sedang ditimbang amalan. Kita akan tengok Nabi Muhammad di sana. Akan ada, dan dia akan memberikan kita syafaat. Kalaulah di sana ada Nabi Muhammad, di sana juga ada orang-orang syahid, di sana juga ada hafiz-hafiz, mereka ni akan memberi syafaat sehingga kan amalan kita menjadi berat. Jadi semua dibuat serentak. Tetapi ada yang memakan masa yang cukup singkat. Sekejap je beres, habis. Ialah tak ada banyak barang. Dunia dia hidup simple, dia hidup cukup-cukup keperluan dia, tak lebih. Dia tak pergi ke tahap nak bergaya, nak orang kata suka-suka, seronok. Dunia ni tak, dia ambil kadar yang patut. Seperti sahabat. Sahabat dia simple. Sebab itu disebut kanu abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Sahabat-sahabat ni mereka yang jujur hati mereka, yang dalam pengetahuan ilmu mereka, dan sedikit karena hidup mereka. Hidup simple. Tuan-tuan, kalau kita hidup simple senang. Kita rasa makanan kurang masin, tak apa, makan je lah, hari ni tak masin. Apa yang kita rasa jahit tak betul, boleh pakai, orang lagi baju tak ada. Apa saja, boleh je lah, boleh. Dia tak banyak masalah, tak banyak songeh, senang je. Dia tak ada orang, setengah orang detail, halusi satu-satu perkara. Kalau dia suruh buat jahitan baju, dia tengok je, ni semua saya tak nak, reject, saya nak lain. Dia perhaluskan makanan, pakaian, sehingga kalau dia bayar pun, dia belen tu, berapa belen? 1 sen bagi. Dia minta juga 1 sen pun bagi balik. Kita tak boleh kata simpan, belen ambil lah. Tak. Setengah orang begitu halus, dia tak akan bertolak ansur, detail. Jadi kalau hidup dia begitu
sukar, maka nanti dia punya perhitungan dia berat. Berat. Dia nak kena tanggung habis, nak kena jawab semua tu. Nak kena jawab harta daripada mana dapat, daripada mana dibelanjakan, ke mana. Semua tu akan dipersoalkan satu demi satu, satu demi satu. Tak akan ada orang boleh lepas. Sebab itu sahabat-sahabat memilih hidup simple, mudah. Sehingga kan mereka ikut Nabi. Nabi lagilah mudah. Nabi lagilah simple. Baginda buat roti daripada gandum yang ditumbuk tanpa diayak. Gandum ni tumbuk hancur, membuat roti. Jadi macam mana nak makan kalau macam tu, kalau gandum yang tak diayak, walaupun tumbuk halus macam mana pun belum jadi halus, masih kasar. Sehinggalah bila baginda wafat, baru sahabat berani ambil ayak untuk diayakkan tepung supaya ada orang kata lebih halus, lebih lembut untuk mereka makan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, begitu mudah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, satu hari dia telah infakkan semua harta dia, sehingga kan butang baju dia, sehingga tak ada butang, dia terpaksa gunakan duri buat butang. Tiba-tiba Nabi tengok Jibril datang pakai baju, dan Jibril beritahu semua malaikat di arah pakai dengan pakaian yang sama, sebagai penghormatan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau dia menderma, dia menginfak, dia tak pedulilah. Dia bawa harta dia habis. Sampai bila Nabi tanya apa lagi kat rumah, Allah dan Rasul. Dia didik anak dia, bila dia berhijrah, ditinggalkan anak dia pada bapak dia. Bapak dia kata, bapak kamu ni pergi tinggalkan kamu, tak ada apa belanja. Anak ni terpaksa ambil batu, masuk dalam satu uncang, pergi ketuk-ketuk depan atuk dia. Ni tengok atuk, bapak tinggalkan duit banyak ni, keperluan kita masih ada, padahal batu. Itulah manusia yang di akhirat kelak, dia punya hisap dia mudah saja, cepat, sekejap selesai, syurga terus. Tapi kita ni tak tahulah macam mana. Kalau masih lagi kita fikirkan kita nak hidup seronok, nak hidup bergaya macam mana orang lain, mewah semewahnya, tunggulah kita nanti. Perhitungan kita sebegitu banyak yang kita tak tahu bila akan sudah. Jadi dia kata di sini, yakni neraca pada hari kiamat, iaitu mempunyai 2 daun 1 lidah, dan sifat mizan itu besarnya bahawasanya seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ditimbangkan di dalamnya itu akan segala amalan hamba Allah dengan kudrat Allah SWT. Allah akan timbang amalan kita. Jadi tuan-tuan, macam mana amalan kita nak ditimbang? Solat kita, kita nampak apa ada pada solat. Sebenarnya pergerakan kita daripada Allahu Akbar itu suatu yang akan ditimbang nanti. Perkataan kita sebut Subhanallah, keluar tak? Apa keluar dia? Yang keluar tu akan ditimbang nanti. Mata kita melihat dan menjadikan kita rasa kagum dan aneh kepada ciptaan-ciptaan yang Allah buat. Kita tengok gunung ganang, kita jadi naik besar, rasa kagum, hebat, dan meyakinkan kita kebesaran Allah. Apa yang kita tengok itu ditimbang. Telinga kita dengar kalam Allah, dengar Al-Quran, membuatkan kita jadi takjub, kita jadi hairan, menjadikan kita lebih minat dengar pendengaran itu juga ditimbang. Apa yang kita fikirkan dalam fikiran kita. Kita fikir macam mana kita nak tolong orang yang miskin, kita nak selesaikan masalah dia. Yang jahil, kita nak atasi kejahilan dia. Maka itu juga ditimbang. Ini kalau kebaikan, keburukan dia. Apa yang keluar perkataan mungkar, kita cakap, kita maki, kita umpat, itu ditimbang. Kita tengok perempuan, kita tengok maksiat, tengok benda tak elok, pendedahan aurat, itu ditimbang.
kita dengar, itu ditimbang. Semua ditimbang. Kita ingat hilang macam tu saja. Benda macam mana nak ditimbang ni? Bagi Allah tak ada satu benda yang mustahil. Allah akan timbang semua. Semenjak daripada kita baligh, kita dah ada buku catatan kita. Apa yang kita lakukan, malaikat ni tak ada benda yang terlepas pandang. Tak sempat dia nak tulis. Dengan mana dia tu satu orang buat baik ni, dalam baik tu dia buat maksiat. Dalam dia buat maksiat, dalam tu juga dia buat kebaikan. Jadi malaikat tak sempat, tak. Dia akan dapat tangkap semua apa yang kita buat. Baik kita, buruk kita, semuanya ditimbang. Sebab tu kalau disebut kata daun mizan ini sebesar 7 petala langit. Besar mana? Langit yang kita tengok teramat besar. Kalau perbandingan langit, cuba kita bandingkan dengan dunia. Tuan-tuan tengok dunia sekarang ni, dalam ilmu geografi, dia boleh beritahu kita tentang keluasan dunia. Jarak utara selatan berapa? Jarak timur barat berapa? Kita kumpulkan jarak yang besar ini, cuba buatkan dia seperti sebentuk cincin, dan letakkan cincin tu di satu padang yang luas, tak ada ujung. Cincin itulah dunia, padang yang luas itulah langit pertama. Langit pertama tu kita tarikkan dia, buatkan dia sekecil cincin, letak lagi di padang, dan padang tu luas lagi. Itu langit kedua berbanding dengan langit pertama. Langit ketiga berbanding dengan langit kedua. Langit keempat kepada langit ketiga, sampailah kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan macam mana keluasan dacing ataupun alat timbang Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini bukan satu benda yang dicerita kosong. Ini semua benda yang termaktub depan kita ni adalah satu iman yang kita kena percaya. Maka apa kita ambil daripada sini? Kita berhati-hatilah. Mulai daripada hidup kita dengan sedarnya kita dengan agama, kita berhati-hati. Perkataan yang nak keluar, kita kawal. Pandangan mata yang kita tengok, kita kawal. Kita usaha. Dan kita serah pada Allah untuk memberikan kita taufik supaya kita tak melanggar apa-apa yang bercerangah. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, bukan kita maksum, tetapi kita boleh minta pertolongan daripada Allah. Sebab itu amalan-amalan ni perlu. Kita buat amal sana sini, tingkatkan supaya antara amalan ini akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita kelebihan. Kita tengok lagi dia kata, dan sifat mizan itu pada besarnya bahawasanya seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi, ditimbangkan di dalamnya itu akan segala amalan hamba Allah itu dengan kudrat Allah. Allah boleh buat segala-galanya. Dan bungkalnya pada ketika itu beberapa misqal qadar zarrah. Maknanya amalan yang kita buat, kita ada bungkal dia, batu dia. Kalau kita timbang, kita letak sekilo batu. Kalau kita pergi dekat, dululah timbangan dulu, kita nak minta gula sekilo, dia perangkat batu sekilo letak, besi tu dia tulis 1 kilo letak sebelah tu, dia pun ambil lah gula letak sebelah lagi, bila sama berat, ni 1 kilo, dia pun tuang pada kita. Bungkal. Jadi bungkal yang paling kecil sekali, sekecil-kecilnya sebesar zarrah. Maknanya ada amalan yang kita buat ni, mungkin kebajikan kita yang kita buat itu begitu halus sekali, sebesar zarrah,
itu pun tak terlepas ada pembalasan dia. Mungkin kebaikan itu kita buat, kita pun tak perasan. 5 sen mungkin terlepas pada orang miskin. Mungkin sebiji nasi sampai kepada dia. Mungkin segelas air. Mungkin sedikit apa yang kita buat, sepatah perkataan yang kita perkatakan, segalanya yang sebesar zarrah. Zarrah ni tuan-tuan disebut ialah semut hitam yang kecil, warnanya hitam, di atas batu yang hitam, di malam gelap yang hitam. Jadi begitu halus sekali. Begitulah zarrah. Maka diletakkan di sebelah, ditimbang. Kebaikan dan keburukan, tak ada benda boleh lepas. Tuan-tuan, kita tengok balik. Sebab itu bila kita duduk bangun malam, kita buatkan perhitungan diri, kita kenangkan balik, Allahu Akbar, macam mana kita nak berhadapan dengan hari-hari yang akan tiba nanti. Tak ada siapa pun nak tolong kita. Kerana masa timbangan ini, siapa pun tak boleh tolong. Kamulah, nafsi. Dia kata lagi, dan bungkalnya pada ketika itu beberapa misqal kadar zarrah, yakni seperti berat semut yang kecil. Tu dia sampai kecil macam tu pun. Itu kalau kebajikan, kejahatan pun macam tu juga. Bukan banyak pun dia buat, sepatah perkataan yang dia cakap, dengan sebab satu patah dia habis. Kadang-kadang bukan apa pun, satu huruf kita SMS, satu perkataan yang kita dapat, kita pas, habis, kita dah kena dah. Baik. Seperti biji sawi, kerana menyungguhkan bagi menyempurnakan adil Allah SWT. Kerana Allah nak bagi segala-gala yang adil. Jangan bimbang. Mahkamah dunia memanglah, kita pun tahu, mahkamah dunia ni dia boleh jadi macam-macam. Sehingga satu tahap, yang bersalah pun boleh jadi tak bersalah, yang tak bersalah pun boleh jadi salah. Sebab itu Nabi kata al-qudhatu salas. Qadhi, hakim ni ada 3. 1 masuk syurga, 2 masuk neraka. Nak jujur tu bukan senang. Nak betul-betul bertindak atas hukum yang orang kata lebih berpihak kepada kebenaran, lebih berpihak kepada kerahmatan. Tersilap hukum, tersilap macam mana patut orang tu salah, tersilap dia pergi maafkan. Lebih baik jauh daripada patut dimaafkan, tersilap dia pergi jatuhkan hukuman. Silap dalam maaf tak apa lagi, silap menjatuhkan hukuman. Bukan senang. Orang yang nak jadi hakim, nak jadi tambah pula kalau hukum tu tidak berlandaskan kepada hukum Allah, lagilah nak kena jawab. Kenapa hukum-hukum Allah ada tak guna? Tak boleh, kami masyarakat majmuk. Kau jawab. Dekat akhirat nanti kan nak kata macam mana. Jadi itu masalah dia. Jadi orang-orang yang berada di tahap itu, pandai-pandailah, buatlah apa yang mereka akan. Sebab itu setengah ulama' dia tak nak. Imam Abu Hanifah nak dilantik, nak diangkat, tak nak dia. Dia rela dipukul, diseksa daripada berpegang, berada di atas satu jawatan. Jawatan-jawatan ni bukan senang, walaupun gaji besar. Tambah mahkamah sivil, gaji jauh besar daripada mahkamah syariah. Mahkamah syariah berapa? Mahkamah sivil lagi besar. Jadi kalau dia tak betul hukuman yang diberi, maka dia akan jawab. Dia akan dihadapkan depan Allah, lagi seksa lah. Wal'ayadzubillah. Baik, tuan-tuan, mula kita tengok lagi. Dan ditaruh di dalam mizan itu
akan segala suratan amal yang kebajikan seperti rupa yang baik di dalam sebelah daunnya yang nur. Maka ketika itu jadi berat ia dengan dia neraca itu atas sekira-kira darjat amalannya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan anugerah Allah Taala. Jadi amalan kita ni dia akan menjadi suatu yang rupanya cantik. Kita tak tahulah apa benda yang rupa dia, yang mana solat kita menjadi seperti suatu yang cantik, puasa kita menjadi suatu yang cantik, kejujuran kita, keikhlasan kita, semangat kita dalam melakukan kebaikan, dan berbagai-bagai ini semua amalan ni akan dibentuk dengan rupa yang cantik. Macam mana rupa? Wallahu alam bisawab. Sebab tu dia kata di sini, dia kata ditaruh dan ditaruhkan di dalam mizan itu akan segala suratan, segala catatan amalan kita yang kebajikan seperti rupa yang baik di dalam sebelah daunnya yang nur. Dacing tu pula daun dia nur, cantik. Maka ketika itu jadi berat ia dengan dia neraca itu atas sekira-kira darjat amalannya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah Allah. Azan. Baik tuan-tuan, saya ambil sikit masa. Jadi kita kata kalaulah amalan kita dibalas dengan segala yang baik, menjadi rupa yang cantik, timbangan tu bercahaya nur, itu adalah anugerah Allah. Kita tak ada kata tengok saya punya hebat, kita tak ada nak angkat diri kita bahawa kita lah telah buat itu semua. Tak, kalau tak dengan anugerah Allah, apa yang kita boleh buat? Lepas tu sifat berbangga-bangga ni tak boleh. Nak ego, nak tunjuk kita lebih pada orang lain, kerana kita tak tahu. Sebab itu Allah, kita harap sentiasa taufik dan hidayah daripada Allah. Tapi lagi dia kata, dan ditaruh akan segala suratan amalan yang keji, yang kejahatan, amalan jahatlah, seperti rupa yang sangat keji. Di dalam sebelah daunnya yang zulmah, sebelah tempat tu gelap, tak nampak apa, tak aja. Kau campak amalan kau situ, masukkan, tapi tak tahu, tak nampak apa. Yakni yang kelam ketika itu jadi ringan neraca itu dengan dia, dengan adil Allah SWT. Itu pun juga adalah atas keadilan Allah. Kamu yang buat. Kenapa amalan-amalan kamu ni tak langsung timbul, tak naik, tak nampak? Amalan tadi dia naik lagi tinggi sampai orang rasa kagum. Tinggi melangit. Tapi kawan ni tak nampak apa. Bila ditanya kenapa, kamu punya masalah. Kamu dunia dulu kamu salah guna. Nikmat yang diberi kamu guna untuk lain. Kamu guna untuk kepentingan kamu. Kamu suka berpoya-poya, kamu suka berbangga-bangga, menyombongkan diri dan sebagainya, menindas, menzalimi. Maka rasalah hari ini kezaliman kamu, rasalah hari ini penginayaan kamu. Maka satu keadaan yang cukup buruk kedudukan manusia, maka hinalah manusia. Jadi sehingga malaikat akan kata, faman khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbalan amalan dia, faqad syaqiyat syaqawatan la yashqa ba'daha abada, sesungguhnya dia telah ditimpa dengan kecelakaan di mana tidak ada kecelakaan lagi selepas itu. Kecelakaan makna habislah, celakalah manusia. Itulah yang dikatakan syaqi.
Sebab itu semasa kita dalam kandungan perut ibu, Allah telah perintah malaikat buat catatan. Selain daripada dicatat usia kita, selain daripada dicatat rezeki kita, dicatat juga sama ada bahagia atau sebaliknya. Kalau manusia yang dicatat celaka, itulah dia orang yang penuh dengan segala-gala mungkar, maksiat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat kita perkatakan pada malam ini dalam satu muzakarah yang saya rasa cukup sampai di sini. Apa yang dapat kita sama-sama bincang dalam masalah mizan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk kita amal dan dapat disampaikan.